Baik, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Bola, pastinya khusus untuk satu cerita di Bukit Jalil, membabitkan pertemuan Al-Sib dan juga KL City yang berkesudahan. Wakil negara tewas 0-3 pada pertemuan yang pada hemat saya pada awalnya menampakkan KL City mampu untuk memberikan tentangan, tetapi ya sekali lagi bagaimana corak permainan ditampilkan, bagaimana corak permainan pantas dan juga simple football ditampilkan oleh Al-Sib mengakibatkan KL City terpaksa akur. Apapun ceritanya, apapun keputusannya, perjalanan KL City sebenarnya perlu diberikan kredit dan tahniah kita ucapkan sampai ke tahap sebegini rupa. Baik, malam ini saya akan ditemani oleh bekas pemain pasukan kebangsaan Asmawi Bakiri untuk berbicara tentang apa yang berlaku di stadium pada malam ini, dan Asmawi dikabarkan ada di stadium malam tadi. Ya. Okay, Wi, permulaan yang saya rasa ada dua cerita utamanya. Walaupun dua gol dihasilkan pada separuh masa yang pertama, tetapi peringkat awal telah pun menyaksikan bagaimana Paulo Josue yang mempunyai option yang paling dekat adalah Romel Morales. Itu yang pertama. Yang keduanya Zafri. Kalau, sekali lagi kalau, tetapi itu momentum yang terbaik sebenarnya ditampilkan oleh KL City. Betul. Amaran KL punya strategi is pergi attacking untuk first awal minit itu menjadi Paulo Josue depan gol, ataupun dia ada dua pilihan tadi. Kita dapat lihat sudutan tadi itu kan. Morales di bahagian tengah untuk terima bola tersebut, tapi dia cuba buat tindakan yang membuat debatan terus. Tapi ini momen yang saya anggap sebenarnya jaringan dihasilkan berlaku untuk Kuala Lumpur. Zafri Yahya first touch di bahagian far post tapi terkena pemain pertahanan. That is satu situasi peluang yang kalau diterjemahkan dengan gol, saya pasti perlawanan ini akan lebih menarik kerana Kuala Lumpur dapat satu gol awal. Okey. Kalau dilihat kepada keseluruhannya, sebelum kita berbicara dengan lebih detail tentang jaringan-jaringan yang terhasil, saya suka untuk melihat bagaimana percubaan-percubaan yang dilakukan. Secara totalnya, ada 25 percubaan dilakukan dengan 15 memihak kepada KL City, 10 untuk Al-Saib. Possessionnya 70-30. Tetapi KL menang pada peringkat awal di bahagian tengah. Bagaimana kita lihat Akram dengan lorongan-lorongan mencari switch play yang baik kepada Patiban dan sebagainya. Mungkin mahu melihat apakah turning point kepada sedikit kejatuhan di separuh masa yang pertama. Okey, kalau awal betul dalam buy strategi itu sebab kita dapat lihat KL dia bukan menunggu, tapi dia sit back ataupun tunggu daripada pasukan Sip dapat bola dulu untuk merancang membuat corak permainan terlebih dahulu. Tapi betul, KL punya marking disiplin taktikal daripada Bojan ni tunggu dan menang bola. Apabila kehilangan bola, dia dapat bola melakukan attacking dengan lebih cepat. Betul, akar mainan Ray Lambert dekat situ menguasai tengah, kemudian Romel hantar di bahagian atas. Larian daripada Zafri dengan Patiban itu sebenarnya banyak berlaku di sebelah kanan dan kiri, tetapi kita dapat tengok penguasaan ataupun awak rasa turning point yang mereka tak boleh adapt berlawan dengan pasukan Asib ni adalah first kali adalah faktor fizikal, iaitu satu lawan satu tu memang Kuala Lumpur tak ada dapat kekuatan dekat situ. Itu yang berlaku kerana set piece sepakan penjuru yang penyebab game habis untuk KL. Maksudnya jaringan tu berlaku kerana kalau awak perhatikan kat sini, berlakunya set piece 4 pemain ataupun 2 pemain pasukan lawan blok Kevin Manoza. Ini berlaku. Pada ketika ini, saya menjangkakan inilah kali pertama VR akan digunakan di Bukit Jalil. Kerana ada tolakan kalau dilihat pada sepakan ini, advantage-nya kepada penjaga gol. Tetapi saya masih lagi terus untuk memikirkan apakah sebenarnya keputusan itu tepat ataupun tidak. Keadaan saya di situ ketika itu, dan ramai jeritan berlaku untuk demand dan penyokong untuk pengadil daripada Australia ini memberikan VAR. Tetapi tidak berlaku kerana apabila selepas jaringan itu berlaku, dia mendapat isyarat daripada pegawai daripada VAR di atas tu yang mengatakan tidak perlu dipergunakan VAR untuk buat rujukan tu, kerana gol tu jelas tanpa ada kesalahan di situ. Mungkin daripada mata kasar kita betul. That's the area yard untuk penjaga gol. You tak boleh buat touch langgar goalkeeper di situ. Tapi sebenarnya laluan bola tu masuk adalah tidak straight kepada Kevin sebenarnya. Terus itulah berlakunya di bahagian papus masuk. Jadi tidak berlaku VR. Dan kami di situ mengharapkan VR tu diguna pakai kerana itulah first time nak tengok
isyarat yang menjadi simbolik tu tidak berlaku di Bukit Jalil. So saya rasa satu benda yang sepatutnya boleh dilihat melalui VR. Sepatutnya. Okey. Ini insiden yang sebenarnya. Lihat, Gigi pun telah meletakkan isyarat supaya mahukan VR itu diguna pakai, namun ia disahkan oleh pengadil dari Australia ini. Baik, itu jaringan pertama. Namun sebelum itu, elok rasanya sebentar lagi kita akan saksikan ataupun dengar apa kata kedua-dua pengendali selepas tamat perlawanan dengan Al Said muncul juara, menewaskan pasukan KL City 3-0. Jadi, terus kita dengar apa kata kedua-dua pengendali. Okey, kata kuncinya Kevin Mendoza. Apakah perlu untuk, seperti yang Coach Boyan katakan, netizen lah, social media ni, ni kalau patut sebagainya lah. Awak melihat pada situasi ni, Ya, betul. Even isu di stadium pun tadi ramai mengatakan netizen cakap patutnya Azri masukkan Jude Minta di situ. Mungkin ada betul dia juga sebab tak menafikan apa yang Kevin bawa game pada 2 perlawanan terakhir itu sukses. Tapi untuk berdepan dengan salah satu kehendak tim dengan pasukan Arab macam ni, perlukan head to head, man to man yang power, ada kekuatan berdepan satu lawan satu dengan ni. So masuk di sini, kalau ada Jody Mintah diturunkan ataupun situ atas kekuatan individu dan meletakkan Azri sebagai penjaga gol utama. Sebenarnya isu KL City atas penjaga gol, Fizal, tak ada isu sebenarnya. Kevin pun boleh, Azri pun boleh. Cuma penggunaan, jika meletakkan Azri, you dapat lebih pemain di atas padang, iaitu Jody Mintah. So saya rasa kesesuaian untuk pada peluang ini harus diberikan kepada Jody. Ini pendapat saya. Dari awal selepas penghijrahan Jordan Mintah ke KL, saya menjangkakan dia akan diguna sebaik mungkin. Dan saya rasa dia perlu untuk, pada pengamatan saya, perlawanan ini untuk diturunkan kerana di bahagian depan KL tidak mempunyai, saya gunakan perkataan, pemain yang tidak ada undang-undang. Maksud dalam arti kata lain, pemain yang akan bergerak free roll-nya, dia pergi kiri, pergi kanan, tengah, kerana mereka sudah mempunyai Romel Morales, mereka sudah mempunyai Paulo Josue yang kita tahu dari segi kreativitinya, one-to-one-nya, dia akan menang dalam aspek-aspek ini. Tetapi ke depan yang tak ada undang-undang ni, Betul. Itu yang kita lihat tadi sebenarnya. Kita bercakap ni bukan atas sebab dah kalah. Bukan. Tapi pada perkhidmatan kita untuk melihat keperluan Jody Minta di situ. Jika dia bawa masuk Jody Minta, so kelebihan pemain di atas padang, itu pemain yang di atas padang, penjaga gol itu akan berlaku tambahan. Dan dia ada Romel, kemudian dia ada Zafri nanti akan masuk, Patiben. Choice untuk bahagian attacking itu lebih ramai dan lebih banyak dipergunakan jika Jody Mintah diguna pakai. Itu pada pandangan kita lah. Okey. Apabila anda membiarkan Aid Muhammad Al-Farsi, Said Al-Habsi dan juga seorang lagi Muhsin Saleh untuk bergerak dengan tenang, kalau anda lihat selepas pertengahan sebelum jaringan pertama terhasil, mereka sudah mempamerkan work rate yang baik di samping hantaran-hantaran pendek pada space yang begitu saya katakan sukar, tetapi dia still untuk bermain secara hantaran-hantaran pendek. Betul. Hantaran pendek mereka menguasai. Kita dapat tengok statistik itu begitu tinggi, 70% keseluruhan. So sebenarnya dia start daripada bawah, Fizal. Yang saya dapat lihat, perhatikan daripada dua centre back mereka tahan bola dekat situ di kawasan pertahanan, buat hantaran di situ masuk kawasan tengah, dan flanker mereka saya rasa begitu baik. Pemain jersey nombor 7, kemudian Al-Hashbi nombor 28 dan ketua pasukan mereka yang menggerakkan di kawasan tengah, menang bola untuk melakukan dua hantaran ke penyerang mereka. Dan hasilnya dua penyerang ini menyaksikan gol. Dua top striker ataupun dua penjaring gol mereka ini konsisten. Al-Ghassani dengan Mud Bali. So saya rasa ini memang by individu player for the Asib punya scoring player yang mereka guna pakai, dan hasilnya mereka menjadikan gol. So sebenarnya ini target man mereka. Kita akan kalah. Tetapi apa elemen positif yang ditampilkan? Saya tertarik tentang Kamal Azizi yang sudah menunjukkan kematangan. Saya rasa dia mempunyai nilai di pasaran yang semakin menarik. Itu akan kita bincangkan nanti, membabitkan apa petanda positif untuk pasukan KL City. Reaksi pemain sudah jelas. Mereka berada, itu bukan senang. Ini cerita dia bukan senang.
Ya, macam awak cakap tadi, perjalanan KL City sampai ke final, 3 perlawanan nak ke final itu the main away. Betul. So main away tau Hafizal. So satu perjalanan yang you bukan main home untuk dapatkan kemenangan yang straight pergi ke final. Betul. Hanya final je pergi ke Penalti. penalti dan final di tempat sendiri. Ini pun nasib baik mereka nak main di stadium Ceras sebenarnya. Betul. Saya rasa kalau Ceras lagi mereka boleh berikan sedikit lagi tangan. Tapi apa yang berlaku untuk perjalanan sekali lagi untuk KL City cukup terbaik untuk Bojan. Walaupun nombor 6 dalam standing Liga, tapi Piala Malaysia nanti nak berdepan dengan PDRM. Apa yang mereka dapat pada malam ni dah tunjuk sebenarnya mereka akan plan pula untuk ke Piala Malaysia. Betul. Itu jalan yang terbaik untuk mereka. Ini akan jadi kenangan. Misi berikutnya adalah untuk kembali memperagakan aksi yang lebih meyakinkan di pentas Piala Malaysia, dan mereka layak ke final sudah cukup untuk meletakkan sebagai mereka antara pasukan yang perlu diberikan perhatian dalam kempen Piala Malaysia kelak. Betul, saya setuju, dan apa yang berlaku untuk mengejar cita-cita sama dengan pasukan JDT tidak kesampaian, tetapi lebih menarik perjalanan cerita mereka ke final ni yang lebih saya anggap satu benda yang this is teamwork punya tim yang paling jelas Afizal daripada Coach Bojan, pengurusan mereka kemudian ke atas pemain yang mereka ada. Saya rasa satu tarikan sebenarnya untuk pasukan KZT ni, sebab malam ni apa yang kita lihat ni, of course saya sendiri nak Kuala Lumpur menang because status bukan mudah dapat title home game final tu di Malaysia ataupun di tempat kita. Dan saya rasa tak tahu lepas ni betul. sama ada AFC nak menilai balik pasukan walaupun kita tak masuk kelayakan final apa semua, tapi untuk berada di Malaysia tu cukup lebih penting dan kita nakkan mereka menang pada malam ni. Tapi apa pun kita tahu pasukan yang mereka berdepan tu penuh dengan kualiti yang terbaik. 7-8 orang national team for Oman. Lawan Jepun mereka ada diturunkan pemain-pemain ini masuk dalam tim ni. So memang dalam kertas pada permulaannya memang sukan untuk KCT. VR sayang PR. Betul. Kami di stadium tadi mengharapkan tadi sebab simbolik tu. Tak ada. Aduh, sayang. Okey. Alihkan sedikit kepada bagaimana jaringan yang kedua terhasil. Kalau kita lihat, jaringan itu free header. Kalau dilihat pergerakan build up untuk sampai ke hantaran itu dilakukan, sangat-sangat well planned. Afizal, jaringan tu kita panggil jaringan padang, jaringan terbuka berlaku. Ini mana-mana pertahanan dan penjaga gol pun memang sukar untuk melakukan blocking ataupun menghalang pergerakan jaringan ini berlaku. Kalau Afizal balik tengok orang yang menghantar ni nombor 7 ni nama salah. Ya. Hantaran dia hantaran yang the kill defender punya area dan penjaga gol punya area. Dan kita dapat lihat pemain yang menjadikan gol pun berada di satu situasi kawasan scoring area di bahagian tengah di laluan bola tersebut dan Mendoza tewas. Okey. Jaringan ini juga dilihat masih lagi mempunyai, saya katakan, ruang dalam ruang lingkup yang KL mampu untuk comeback balik separuh masa kedua. Namun seperti balik kepada semua dikatakan tadi, bagaimana pengalaman membezakan kedua-dua pasukan ini, Al-Saib lebih dominan dari segi mereka tukar pada separuh masa yang kedua dengan hantaran-hantaran jauh pula kali ini. Mula-mula dia main first half dengan short pass, switch play yang pantas, dan juga bagaimana struktur itu datang dengan satu kelompok yang besar untuk berkembang ke bahagian kiri kanan. Okey, kalau yang awak punya penilaian itu berlaku, kita separuh masa kedua mereka dah masuk attack di kawasan Kamal Azizi. Itu yang berlaku, dan kita dapat lihat gol ketiga nanti terasa ada segerakan di sebelah kanan KLCT kerana ada sedikit jurang lewat turun cover daripada Kamal Azizi, dan itu yang berlaku kerana situasi itu 1 lawan 1 dengan Gigi nanti. Gol ketiga Ini itu gol berlaku. ketiga ni? Yes, masuk sebelah Kamal Azizi. Situasi ini quality player Abizal, 1 lawan 1. Yang penjaring gol ini memang dia punya senarai penjaring untuk pasukan mereka, dan AFC dan rebatan tu memang depan gol ni. Tak, bola tu pula dia betul-betul lalu depan Kevin tu. So apa lagi yang boleh dilakukan? Of course. Bukan saja, saya rasa pada kedudukan itu jangan kata Giancarlo Gallifuco letak siapa pun belum tentu boleh dapat, sebab pada posisi nak jadikan cerita bola tu naik. Betul. Bola tu naik, dan because quality penyerang tersebut dia ada saiz yang saya rasa anggap besar dan terbaik. Bila berdepan dengan Gigi tu lah, 1 lawan 1 tu dead area memang
you lose bola ataupun dapat yang chance, half chance tu for the shooting tu, terus gol. Okey. Lagi 3 minit nak habis, Safiz Ali masuk. Betul. Dia bukan sebab saya tengok lepas tu orang rumah kata, pasal bawa masuk Safiz Ali last minit? Dia tak tahu cerita. Jadi kita kena cerita dia. Kan? Ya, ya. Tak, Safiz Ali ni dia akan memburu satu part dalam karier yang luar biasa. Betul. Sebab dia pernah bersama dengan JDT, menang cup ni. Lepas tu, ini pasukan kedua dia. Saya rasa dalam Malaysia tak ada orang buat lah. Betul. Untuk Safiz Ali, ini penghormatan sebenarnya kepada dia. Dan saya memberikan respect kepada pengurusan Kuala Lumpur. Yes. KLCT. Ya, betul ni. Ini bahasa bola sepak, Rizal. Ya, Ini cara bola sepak punya Penghargaan. Walaupun dah kena 3-0, bukan maksud Safiz Ali itu untuk pergi dia kejar Dia 3 score gol kan, tu. No, tetapi sebagai pemain senioriti yang bermain di 2015 bersama pasukan JT, diberi penghormatan. Saya rasa ini isu yang terbaik sebagai seorang personality bola sepak untuk KLCT. Adanya Safiz Ali. Betul. Dan saya nak tambah sikit, bukan Safiz Ali berlaku tadi. Awak ada bagi tahu tadi apa kesan kepada pasukan KLCT menurunkan pemain. Sebenarnya Bojan dah ada 2 second team yang ready for fight untuk tempat pemain utama. Mereka ada Hakimi tadi, Anwar Ibrahim masuk tadi, Hadin masuk tadi. So ini impak sebenarnya. Bila Hakimi tadi masuk, Anwar tadi masuk, siapa tadi, Hadin tadi masuk tadi kan. Kenny Parash, sebenarnya tim dah pergi attacking juga. Betul. Mereka ada dapat 3-4 free kick dan mereka ada chances daripada set piece untuk pergi dapatkan gol. Tadi Romel dapat tanduk tapi keeper save. So sebenarnya percaturan Bojan ni, gambar Bojan, percaturan Bojan untuk second team yang turun ataupun second players pergi untuk main dalam tim tu dah ada. Dia dah cukup lengkap dah sekarang. Jadi kalau ada mana-mana pemain yang nak datang ke tahun depan tu kena fikir banyak kali tu. Betul, berebutan tempat. Dia punya fight tu lain macam. Betul. Sebab dia ada, kalau ikut nama-nama tu, saya pernah sembang dengan Syukur. Dia kata ada 2-3 pemain lagi daripada Piala Presiden sedang diintai oleh Bojan untuk dibawa masuk. Saya rasa ini satu perkembangan yang baik kerana pool of player yang memang masak dan juga matang dengan pengalaman sudah ada. Betul. Campur dengan pemain muda dalam mungkin dalam 3-4 orang ataupun 5 orang. Itu sudah cukup untuk membuat cabaran Piala Malaysia. Tadi Anwar Ibrahim main di Bukit Jalil di sebelah kanan. Di Bukit Jalil, dia main di Bukit Jalil. Dia tak main di Tambun lah. Tak ada. Bukit Jalil. Sebab nama Anwar Ibrahim kan. Dia specialist dia lontaran. Yes, betul. Pemain muda saya rasa dia berkualiti. Dia handling for dia punya posisi tu berganding pula tadi Bojan letak dia di bahagian kanan bersama Hakimi yang tolak Zafri Yahya di sebelah bahagian tengah bila Ryan Lambert dah keluar tadi. So Bojan dah ada dia sebagai coach dia dah ada dia tahu lah. Tolak yang ni masuk ni. Cai dia dah ada dah. Dah. So, cukup. Akram hari ni dia bekerja keras. Akram tetap Akram sebagai pemain yang saya anggap saya salute kepada Azam. Posisi itu pun pernah saya beraksi di situ as a defensive midfield yang you ada dalam waktu bertahan, you ada masa pergi attacking, you pergi berebut bola, you menang bola. Dan the best is sebenarnya leadership ataupun pengaruh di bahagian tengah tu. Dia mengarahkan defender attacking, mesti macam ni, hold dulu, tunggu hantar. Benda tu bukan buat-buat. Betul. Okey. Kepada Akram Mahinan, you make cool and proud, you know. Okey. Satu perkembangan yang positif. Tapi secara keseluruhannya, kita dah nak habis ni. Secara keseluruhannya, intipati kepada perbincangan kita ini membawa kepada kemuncak dalam perjalanan pasukan KL. Anda melihat, saya nak datang tadi pun saya fikir, saya kata sebenarnya intipati dia mudah. Saya nak buat kesimpulan ni sebab saya memang nak tanya soalan tu kat awak. Tapi saya punya kesimpulan, apabila orang bola memahami apa itu bola tanpa ada nawaitu yang berlainan, inilah hasilnya. Betul. Saya sangat setuju. Pengurusan bola sepak tu harus diberikan kepada orang yang tahu isu pasal bola ni. Dan paling senang sebenarnya rumusan ni, bola ni ada satu perkataan bola sepak. Dia menggunakan satu perkataan dan pengurusan bola sepak, iaitu jiwa, passion tu. Saya rasa itu yang terbaik yang ada pada pasukan KLCT dan mereka ada satu tim yang baik untuk sampai ke peringkat tinggi ni. Jadi kalau siapa-siapa yang nak sampai ke peringkat ni, nawaitu kena betul. Kan? Kalau nawaitu nak berniaga dalam bola sepak ni, berhentikanlah. Okay? Baik. Tahniah kepada Al-Saib sebagai muncul saingan AFC. Okay, Wi. Terima kasih banyak, Wi. Okay.
Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Apapun untuk KL City, we proud of you. Guys, tahniah kita ucapkan. Layak sampai ke tahap ini. Ingat, ini rumah kita, ini liga kita. Tanah tumpah darah kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.